Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil kerja yang diberikan iaitu kesan percukaian terhadap kerajaan dan sosial. Kumpulan ini terdiri daripada Haslina iaitu saya sendiri, Uzair, Najwa Syahidah dan Izwani. Percukaian ialah pengenaan pungutan wajib ke atas individu oleh pemerintah kepada rakyat dalam sesebuah negara. Seperti yang diketahui, sesebuah negara memperolehi hasil dan pendapatan melalui cukai yang dikenakan kepada rakyat di mana cukai dianggap sebagai satu alat penting dalam pembangunan. Oleh itu, hasil cukai yang diperolehi akan digunakan oleh kerajaan bagi mengurus dan membangunkan negara. Di Malaysia, agensi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi pemungutan cukai dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri. Agensi ini terletak di bawah Kementerian Kewangan yang bertindak untuk mengurus dan mentadbir kewangan negara. Di Malaysia, cukai dikutip menggunakan dua cara iaitu secara langsung dan tidak langsung. Cukai langsung bermaksud cukai yang dikenakan ke atas individu dan syarikat. Oleh itu, pihak yang diamanahkan perlu mengutip cukai daripada individu dan syarikat yang telah dikenakan cukai. Manakala, bagi cukai tidak langsung pula, ianya berbentuk cukai lain yang dikenakan kepada individu ketika mereka melakukan transaksi barang dan perkhidmatan. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan cukai ini bertujuan untuk menampung perbelanjaan bagi keperluan kerajaan, negara dan rakyat. Secara umumnya, pengutipan cukai merupakan salah satu langkah untuk membantu kerajaan melakukan dan menganalisis bajet negara berdasarkan jumlah cukai yang diperolehi. Selain itu, dengan adanya cukai juga secara tidak langsung dapat membantu golongan yang mempunyai berpendapatan rendah di mana pelbagai subsidi dan inisiatif dapat diberikan oleh kerajaan. Seperti yang kita ketahui, pengutipan cukai ini boleh memberikan impak sama ada dari segi negatif maupun positif. Walaupun ada kalanya cukai memberikan kesan buruk terhadap rakyat dan kerajaan, tetapi tidak boleh dinafikan percukaian amat penting bagi kelangsungan negara ke arah pembangunan. Okey, seterusnya, jenis cukai yang pertama adalah cukai pendapatan individu. Ia bermaksud bayaran atau cas tahunan yang dikenakan kepada pendapatan individu, isi rumah, perkongsian ataupun milikan tunggal. Cukai pendapatan individu adalah berbentuk progresif di mana ia mengenakan kadar cukai mengikut keupayaan tahap pendapatan seseorang. Sebagai contoh, individu yang berpendapatan tinggi akan dikenakan kadar cukai yang tinggi, manakala individu yang berpendapatan rendah akan dikenakan kadar cukai yang rendah. Seterusnya, definisi cukai jualan dan perkhidmatan. Untuk pengetahuan, cukai jualan dikenakan ke atas barang yang dikenakan cukai apabila dikeluarkan atau diimport ke Malaysia. Manakala, cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu yang diberikan oleh orang kena cukai bagi memajukan perniagaan di Malaysia. Seperti sedia maklum, cukai ini tidak dapat dilihat oleh pengguna kerana ianya menggunakan kaedah cukai tidak langsung. Untuk makluman, cukai ini menggunakan sistem percukaian regresif di mana golongan yang mempunyai pendapatan rendah atau tinggi juga perlu membayar cukai jualan dan perkhidmatan. Namun begitu, cukai ini memberikan sikit bebanan khususnya kepada individu yang mempunyai berpendapatan rendah berbanding dengan golongan kaya atau berpendapatan tinggi. Definisi bagi duty excise. Cukai ini merupakan cukai yang dikenakan ke atas barangan berduti. Cukai ini dikenakan kepada kilang atau syarikat yang mengeluarkan barangan seperti kenderaan bermotor, arak, rokok termasuklah tembakau dan rokok elektronik atau dikenali sebagai vape dan minuman bergula. Cukai ini menggunakan sistem percukaian secara regresif di mana ianya tidak melihat kemampuan individu untuk membayar cukai tersebut. Semua golongan sama ada golongan berpendapatan rendah atau tinggi perlu membayar cukai ini apabila membeli produk yang telah ditawarkan. Seterusnya kita ke implikasi cukai pendapatan individu kepada kerajaan. Yang pertama adalah kesan positif kepada pendapatan negara. Seperti sedia maklum, cukai pendapatan individu adalah merupakan sumber utama negara selain daripada cukai pendapatan syarikat dan cukai pendapatan petroleum. Ia diwajibkan kepada semua individu yang layak dicukai dan ia boleh ditentukan berdasarkan kurungan cukai yang mengandungi kadar cukai dan tahap pendapatan seseorang. Kerajaan mesti memastikan rakyat yang layak membayar cukai untuk membantu meningkatkan pendapatan negara. Sebagai contoh, kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang seperti mengenakan denda, penalti ataupun mengenakan hukuman penjara. Dalam hal ini, apabila rakyat memainkan peranan dalam pembayaran cukai, ia secara automatik membantu dalam meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua pula adalah impak terhadap belanjawan kerajaan.
Seperti sedia maklum, cukai pendapatan individu merupakan antara penyumbang kepada pembiayaan perbelanjaan kerajaan. Namun, ia tidak dapat menampung kesemua perbelanjaan kerajaan. Walaupun ia tidak dapat menampung kesemua perbelanjaan kerajaan, tetapi ia sangat membantu kerajaan dalam meningkatkan pendapatan negara dan menguruskan operasi negara. Walau bagaimanapun, pengurusan belanjawan negara perlu dilaksanakan dengan teliti agar ia tidak terdorong ke arah pembaziran sumber. Dalam menentukan keberkesanan belanjawan kerajaan, terdapat dua kategori iaitu jika perbelanjaan kerajaan melebihi hasil negara, maka ia dikategorikan sebagai defisit belanjawan. Dalam konteks ini, keberkesanan belanjawan kerajaan adalah apabila jumlah hasil negara melebihi jumlah perbelanjaan negara. Seterusnya adalah implikasi cukai pendapatan individu kepada rakyat. Yang pertama adalah pengagihan kekayaan negara kepada rakyat. Seperti sedia maklum, cukai pendapatan individu adalah merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Oleh itu, ia akan mendorong ke arah peningkatan dalam pendapatan negara sekaligus menyumbang kepada peningkatan kekayaan negara. Dalam hal ini, agihan kekayaan negara mestilah bersifat adil. Hal ini kerana ia bertujuan meningkatkan tahap pendapatan dan taraf hidup rakyat iaitu dengan menggunakan cara pengagihan semula kepada rakyat. Selain itu, kesan positif yang lain adalah ia turut membantu mengecilkan jurang pendapatan antara rakyat. Oleh itu, rakyat boleh dikatakan tidak mempunyai masalah untuk tidak melakukan pembayaran cukai. Dengan pengagihan kekayaan negara kepada rakyat, ia dapat memberikan manfaat berpanjangan kepada rakyat iaitu sama ada dalam bentuk pembangunan ataupun kebajikan. Yang kedua pula adalah akses mudah terhadap barang dan perkhidmatan awam. Dalam hal ini, rakyat beranggapan mereka dapat menggunakan dan memperolehi perkhidmatan dan barangan mengikut keperluan mereka apabila telah membayar cukai. Dalam konteks ini, hasil dari cukai pendapatan individu akan digunakan kerajaan untuk menampung pembangunan negara. Ia boleh dilakukan dengan pengubalan polisi-polisi awam iaitu dengan membangunkan infrastruktur dan fasiliti awam. Apabila infrastruktur dan fasiliti awam adalah bersifat moden, ia akan memudahkan rakyat mendapat perkhidmatan dan barangan kerajaan. Sebagai contoh, melalui hospital kerajaan, rakyat memperolehi perkhidmatan kesihatan yang efisien pada kos yang rendah ataupun percuma. Sekian daripada saya. Seterusnya, implikasi cukai SST kepada kerajaan. Cukai jualan dan perkhidmatan yang dilaksanakan di Malaysia memberikan implikasi secara langsung kerana cukai sememangnya digunakan untuk tujuan perbelanjaan dan pembiayaan polisi-polisi kerajaan. Tambahan juga, ia turut memberikan implikasi positif dan negatif kepada kerajaan. Pertama, kesan positif adalah ia merupakan antara penyumbang kepada pendapatan negara. Kerajaan terdahulu iaitu Pakatan Harapan telah memperkenalkan semula cukai SST pada 1 September tahun 2018 untuk menggantikan GST. Pembaharuan cukai yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan lagi kecekapan dan juga keberkesanan sistem percukaian yang sedia ada. Tambahan pula, melalui SST, kerajaan tidak mengambil hasil kutipan yang banyak seperti GST. Oleh itu, ia menambahkan pendapatan perbelanjaan kepada golongan berpendapatan rendah dan juga sederhana. Sekaligus, pelaksanaan SST mampu menampan ekonomi negara berikutan berlaku peningkatan kuasa beli dalam kalangan masyarakat. Kembalinya cukai SST dapat membantu memampankan lagi dan membangunkan kembali ekonomi negara. Negatif kepada kerajaan adalah cukai jualan dan perkhidmatan dikatakan boleh mengembalikan gejala lari daripada cukai kerana penghilang mengurangkan kos pada peringkat awal pengeluaran dengan niat untuk membayar jumlah cukai SST pada kadar rendah. Namun, ada masa yang sama terdapat syarikat-syarikat yang lain berkaitan antara satu sama lain mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Selain itu juga, ia dikatakan tidak adil kerana ada syarikat menikmati hasil keuntungan daripada infrastruktur dan kestabilan yang disediakan oleh kerajaan. Dan ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab sengaja elak untuk membayar cukai sekaligus ia merugikan pihak kerajaan. Tambahan pula, kewujudan pasaran gelap memberikan kesan kepada aktiviti perekonomian negara kerana memberi peluang kepada para penghilang atau pembekal untuk beli barangan atau produk dengan harga yang lebih murah seperti rokok, seludup dan juga senjata api. Implikasi cukai terhadap rakyat. Cukai SST adalah berkaitan pengenaan cukai terhadap jualan dan perkhidmatan kepada rakyat. Namun, pelaksanaan cukai ini turut memberi kesan positif dan juga kesan negatif kepada rakyat.
Kesan positif kepada rakyat adalah dapat meningkatkan kuasa perbelanjaan rakyat kerana cukai hanya dikenakan kepada satu peringkat sahaja, iaitu kepada pengilang dan juga kepada pembekal. Pelaksanaan SST dilihat berjaya membantu rakyat dalam menjalani kehidupan harian mereka kerana ia memberi kelebihan dan kesenangan terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah dan juga sederhana. Ini kerana pelaksanaan SST tidak mengenakan cukai ke atas barangan asas seperti beras, kopi, susu, gandum serta minyak. Oleh itu, ia mendorong kepada peningkatan kuasa perbelanjaan rakyat dan membantu mengurangkan beban mereka dalam memenuhi dan menampung keperluan asas harian. Kesan negatif kepada pengilang dan juga pembekal. Hal ini kerana cukai SST hanya dikenakan pada satu peringkat sahaja, iaitu dikenakan terhadap pengilang dan juga pembekal. Ia berbeza dengan pelaksanaan GST terdahulu. Selain itu, cukai SST tidak mempunyai kelebihan untuk menuntut balik atau mengimbangi cukai import. Oleh itu, jika terdapat lebih daripada satu pengilang yang berdaftar di bawah cukai SST sepanjang rantaian bekalan, maka kebarangkalian cukai SST juga dapat mendorong pengguna membeli barangan yang berunsurkan kenaikan harga. Berikut merupakan implikasi duty excise kepada pihak kerajaan. Terdapat dua jenis implikasi. Kedua-dua implikasi ini menunjukkan implikasi yang positif kepada pihak kerajaan. Pertama, sumber alternatif terhadap pendapatan kerajaan. Cukai pendapatan menjadi penjana pendapatan yang utama. Namun, bagi pihak kerajaan Persekutuan dan Negeri, pendapatan cukai excise juga merupakan sebahagian kecil daripada jumlah hasil pendapatan. Cukai ini akan diterima secara terus dan perlu dibayar oleh pihak pengeluar yang ingin mengeluarkan hasil di mana ia mendorong terhadap pengeluaran hasil yang berterusan. Walaupun cukai ini terpisah daripada cukai yang lain, namun duty excise boleh diklasifikasikan sebagai komponen yang paling penting dalam cukai perniagaan. Jadi, ini telah menjadi satu kewajipan bagi pihak pemungut cukai yang akan mengutip cukai perniagaan agar cukai tersebut diserahkan secara terus kepada pihak pemerintah negeri dan daerah sebagaimana yang telah diperlukan. Yang kedua adalah meningkatkan keberkesanan agensi kerajaan. Pihak kerajaan telah memberi kuasa kepada pihak Jabatan Kastam untuk meningkatkan tahap keberkesanan agensi kerajaan dengan mengenakan cukai ke atas beberapa barangan tertentu. Di sini, saya ingin memberikan contoh tindakan yang telah diambil oleh pihak Kastam untuk memperkasakan lagi cukai excise. Pertama, pada awal bulan Januari 2019, bagi minuman manis bergula akan dikenakan cukai excise pada kadar 40 sen seliter untuk minuman berkarbonat dan juga tidak berkarbonat yang mengandungi lebih 5 gram gula bagi setiap 100 ml. Jus buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandungi lebih 12 gram gula bagi setiap 100 ml serta minuman berasaskan susu berperisa UHT yang mengandungi lebih 7 gram gula pada setiap 100 ml. Jadi, pihak pengeluar minuman gula sangat terkesan kerana mereka terpaksa menanggung jumlah yang tinggi. Namun, penggunaan strategi ini adalah bertujuan untuk mengawal corak pembelian pengguna serta bertujuan untuk memerangi penyakit obesiti dan penyakit berjangkit berkaitan dengan makanan. Pada tahun 2021 pula, pengenaan cukai dikenakan ke atas semua peranti elektronik ataupun vape yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2021. Di mana cukai pada kadar 10% dikenakan ke atas cukai rokok elektronik. Ini menunjukkan bahawa sebelum ini cukai sering dikenakan ke atas rokok biasa. Namun, selepas mendapati bahawa rokok elektronik juga memberikan kesan kepada kesihatan rakyat, kerajaan telah mengambil langkah untuk meningkatkan keberkesanan cukai excise. Jadi, apa yang dapat disimpulkan bagi poin 1 adalah pihak kerajaan semakin peka terhadap barangan yang akan mendatangkan kesan negatif kepada rakyat. Oleh itu, cukai excise telah dikenakan ke atas barangan seperti ini. Berikutan bahagian akhir, implikasi duty excise kepada rakyat. Implikasi yang pertama adalah implikasi negatif terhadap perniagaan. Duty excise boleh dikatakan amat sinonim dalam dunia perniagaan, terutama apabila ia melibatkan pengeluaran dan penjualan dalam pasaran tempatan.
Duty excise yang ditanggung oleh pihak pengeluar akan dipindah milik kepada pihak pemborong dengan menaikkan harga yang tinggi dan hasilnya pengguna turut akan membayarnya dengan nilaian yang tinggi kerana mereka menginginkan produk tersebut. Sebagai contoh adalah rokok. Oleh itu, jelaslah bahawa beban duty excise ini boleh dipindah milik. Berikutan daripada keadaan itu akan berlakunya pengurangan kuantiti barangan tersebut disebabkan oleh harganya yang mahal. Yang kedua adalah meningkatkan kesedaran pengguna ataupun rakyat. Tujuan utama duty excise adalah untuk menyekat penggunaan untuk membeli barangan tersebut yang sememangnya boleh mendatangkan bahaya kepada kesihatan rakyat seperti rokok dan juga minuman keras. Tambahan lagi, cukai ini akan mengubah corak perbelanjaan pengguna terhadap barangan yang tidak memberikan manfaat atau barangan yang dianggap mempunyai eksternaliti negatif. Jelaslah bahawa pengenaan duty excise yang terutamanya terhadap barangan yang mempunyai kesan negatif dapat memberikan kesedaran akan bahayanya penggunaan barangan tersebut. Dapat disimpulkan di sini bahawa ketiga-tiga cukai ini memberikan kesan terhadap kerajaan dan sosial sama ada dari segi positif ataupun negatif. Seperti sedia maklum, cukai yang dikenakan juga membawa beban yang besar dan tinggi terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah untuk membayar cukai yang dikenakan seperti cukai jualan dan perkhidmatan serta duty excise di mana cukai ini dikenakan tanpa melihat kemampuan individu untuk membayar. Namun begitu, kebaikan cukai ini juga membawa implikasi yang besar terhadap kerajaan, negara dan rakyat apabila banyak kemudahan yang dapat disediakan hasil daripada cukai yang diperolehi serta bertujuan untuk menjaga kesejahteraan sosial. Sekian, terima kasih.